Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria bersama ahli keluarga dan bersedia untuk memulakan sesi PDPR bagi mata pelajaran sains bersama saya Cikgu Suhada. Okey, kita lihat apakah yang telah saya sediakan pada hari ini. Okey, suka saya ingatkan supaya pelajar untuk menambah satu lagi isi kandungan, bilangan yang keempat, tuliskan tarikh pada hari ini. Tajuk kita akan belajar pada hari ini adalah tajuk daripada subtopik 1.3, pemadam kebakaran. Nanti apabila semua aktiviti ini sudah selesai, jangan lupa minta tanda tangan penjaga dan tulislah tarikh bila awak minta tanda tangan penjaga tersebut. Okey, antara aktiviti yang telah pun saya rancang pada hari ini, pada muka surat baharu, pada buku tulis anda, tuliskanlah tarikh hari ini. Tajuknya 1.3 Alat Pemadam Kebakaran. Aktiviti nanti yang pertama, awak tuliskan objektif pembelajaran. Jangan lupa pada paparan skrin seterusnya, saya akan nyatakan objektif pembelajaran kita hari ini. Dan tulislah elok-elok, kemas-kemas ya. Aktiviti yang kedua, saya minta pelajar untuk menyediakan jadual seperti ini. Kita akan menulis maklumat berkaitan dengan jenis alat pemadam kebakaran. Ada 8 di sini. Okey, jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama adalah air. Air yang mana berada dalam tong alat pemadam kebakaran. Ada buih, karbon dioksida, serbuk kering, pemadam api ABC, selimut kebakaran, pasir dan juga air. Dan nanti nyatakanlah apakah warna label dan bahan yang menyebabkan kebakaran. Di mana bahan-bahan ini sebenarnya boleh dipadamkan sekiranya berlaku kebakaran oleh jenis alat pemadam api, alat pemadam kebakaran di sini. Okey. Kemudian jadual yang kedua adalah jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan. Dekat sini jenis kebakaran kita ada sampai F. Jadi sediakan dahulu jadual ni supaya nanti bila sampai kepada paparan skrin yang memaparkan maklumat berkaitan dengan ini, awak boleh terus salin sahaja maklumat tersebut terus ke dalam jadual ini. Okey. Aktiviti yang keempat, saya minta pelajar untuk menuliskan carta alih penggunaan bahan kaedah penggunaan pemadam kebakaran ya. Carta alih kaedah penggunaan pemadam kebakaran juga pada paparan skrin seterusnya. Aktiviti yang kelima adalah kerja rumah, praktis sumatif soalan nombor 2. Nanti saya juga akan bagi kepada dalam paparan skrin seterusnya. Dan aktiviti yang keenam adalah PBD dalam bentuk PBL di mana kita akan mencipta alat pemadam kebakaran. Okey, saya harap semua sudah bersedia untuk meneruskan aktiviti pada hari ini. Jadi kita akan terus kepada aktiviti yang pertama. Iaitu kita akan melihat objektif ya. Okey. Jadi objektif kita hari ini, kita tengok dulu tema kita. Tema untuk pembelajaran kita adalah kaedah saintifik, bidang pembelajaran 1.0 langkah keselamatan dalam makmal, standard kandungan 1.3 pemadam kebakaran. Okey, kita lihat di sini pula standard pembelajarannya 1.3.1 berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran, 1.3.2 menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran, 1.3.3 menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah dan 1.3.4 mencipta alat pemadam kebakaran ringkas. Okey, boleh kita lihat di sini, ini adalah objektif yang akan kita capai sepanjang kelas kita hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan. Menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran dengan tepat, menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Saya tandakan bintang di sini sebab kita tak dapat lagi buat aktiviti ini sekarang. Tapi mungkin satu masa nanti awak dah kembali ke sekolah, insya-Allah kita akan buat aktiviti ini bersama-sama ya. Dan objektif yang terakhir adalah mencipta alat pemadam kebakaran ringkas. Ini kita akan buat sebagai PBD dalam bentuk PBL. Project Based Learning yang akan dilakukan oleh awak semua di rumah. Okey? Okey, boleh pause dulu video ini untuk awak salin objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bila dah selesai menulis objektif, kita akan lihat semakan kerja rumah. Saya telah pun memilih satu kerja rumah yang telah pun dihantar kepada saya. Saya fikir saya boleh bagi kredit kepada pelajar ini kerana dia telah pun menulis dan menjawab lebih daripada yang saya minta. Ini bagus. Okey, saya minta soalan nombor 2 dan nombor 3 saja, tapi pelajar telah pun memberikan dari soalan nombor 1. Kalau lihat di sini, saya harap boleh baca ya. Walaupun kurang jelas, tapi tulisannya masih boleh dibaca.
Okey, soalan nombor 1 ini 3 contoh alat perlindungan diri yang perlu dipakai semasa di dalam makmal. Pelajar menjawab baju makmal, kasut bertutup dan sarung tangan. Tepatlah semua. Dapat markah penuh. Okey, di sini Haris terkena percikan asid sulfurik. Kalau kita lihat di sini ejaan sulfurik sudah salah. Jadi kalaulah kita menulis, pastikan ejaan kita tepat. Okey, eja betul-betul, jangan tergesa-gesa. Asid sulfur ni salah ni. Asid sulfurik, ya, asid sulfurik cair. Okey, pada matanya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Haris? Jadi, saya jumpa 2 jenis jawapan di sini. Ada sesetengah pelajar menjawab macam ni, segera membilas matanya sahaja. Jawapan itu kurang tepat. Okey, jadi awak kena bagi tahulah Haris patut bilas menggunakan apa. Haris patut bilas mata dia guna apa. Jadi Haris patut membilas matanya dengan pembilas mata. Itu adalah jawapan yang tepat. Dan pelajar ini dia telah pun memberi penguat pada jawapan ini, di mana dia kata dia tambah lagi dan memberitahu guru atau pembantu makmal dengan segera. Bagus ya. Sebab di sini adalah maklumat tambahan yang menguatkan lagi jawapan dia. Okey. Jadi jawapan ini adalah jawapan yang berkualiti. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Soalan yang pertama, Amardev memakai goggle semasa dia mencampurkan asid dan air. Ini mestilah kita tandakan betul. Tapi untuk B, ada yang jawab betul di sini, di mana dia kata Akil memakai selipar ketika melakukan eksperimen. Jawapan dia sebenarnya pangkah, tapi ada pelajar yang jawab betul dekat sini. Saya ada menerima jawapan daripada beberapa orang pelajar, dia kata tepat jawapan ni, salah. Setiap kali masuk makmal, mesti pakai kasut. Okey? Mira membersihkan bahan kimia yang tertumpah di atas meja makmal menggunakan tangannya. Dan tentulah salah. Tak boleh ada kesan ataupun direct contact dengan bahan kimia terus kepada kulit kita. Okey? Salah lah. Praktis formatif 1.2, soalan nombor 2 ini memang semua betul semua, iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki hanyalah air suling. Tapi soalan yang ketiga ini, bagaimanakah cara untuk melupuskan bangkai? Jadi pelajar ni jawab adalah kaedah penanaman. Saya tulis nota di sini detailkan. Kaedah penanaman macam mana? Memanglah secara ringkas, tapi kena terangkanlah sikit bagaimana kita nak tanam, keadaan sebelum tanam bagaimana. Okey, jadi saya cadangkan awak memberi jawapan sama seperti di dalam buku teks ini. Kita tahu bangkai adalah kategori C untuk bahan sisa biologi. Jadi cara untuk kita lupuskan dia, dibalut dalam bahan penyerap kertas tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya, disejuk beku sebelum dilupuskan. Okey, jadi kalau ada sesiapa yang menjawab selain daripada ini, saya harap awak boleh betulkan jawapan awak. Ini adalah jawapan yang paling tepat. Okey, selesai untuk kita buat revision kerja rumah. Okey, sekarang kita akan lihat satu paparan video berkaitan dengan jenis alat pemadam kebakaran. Dan ini adalah untuk awak lengkapkan jadual yang pertama. Saya harap awak bersedia. Okey, kita boleh tengok tadi ada 8 jenis alat pemadam kebakaran. Jadi saya harap awak boleh lengkapkan jadual yang pertama yang saya suruh awak yang saya minta awak sediakan tadi. Ya. Jadi kalau tak dapat nak tengok, tak sempat nak salin, boleh playback balik video. Alright. So kita lihat apakah lagi yang boleh kita dapat dalam subtopik ini. Okey. Alright. Sebentar ya.
Okey. Di sini kita akan lihat tentang jenis pemadam kebakaran. Kita dah lihat semua jenis alat pemadam kebakaran ini dalam video tadi. Jadi saya fikir tak ada masalah untuk kita refresh balik untuk kita dapat maklumatlah tentang jenis alat pemadam kebakaran ini. Dah ada dalam video. Okey, begitu juga dengan alat pemadam api ABC dan juga selimut kebakaran, ya. Di dalam maklumat ini juga disertakan alat pemadam kebakaran, pasir dan air. Jadi awak boleh buat pembacaan di sini. Okey, untuk aktiviti yang kedua, saya minta awak melengkapkan jadual jenis kebakaran dan jenis alat kebakaran, alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan, ya. So dekat sini ada 6 jenis kebakaran daripada kelas A sampailah kelas F. Kita tengok penerangannya lebih kepada punca bahan yang menyebabkan kebakaran tersebut. Jadi apabila kita tahu punca, apakah bahan yang menyebabkan kebakaran, maka kita gunakan jenis alat pemadam kebakaran tertentu. Okay, kita tengok dekat sini kelas A disebabkan oleh bahan api mudah terbakar daripada jenis pepejal. Jadi jenis alat pemadam kebakarannya adalah air, buih dan sebut kering. Untuk kelas B, penerangan di sini diberi puncanya disebabkan oleh jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnis dan lain-lain. Dan jenis alat pemadam kebakarannya adalah buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, jenis kebakaran kelas C disebabkan oleh gas, ya, LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Di sini jenis alat pemadam kebakarannya adalah serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, jenis kebakaran kelas D pula, ini melibatkan logam. Ini biasanya di sini disenaraikan logam-logam reaktif. Okey, jadi apabila kebakaran disebabkan oleh logam reaktif ini, kita kategorikan sebagai jenis kebakaran kelas D dan jenis alat kebakaran yang sesuai adalah serbuk kering. Dan untuk jenis kebakaran kelas F, okey, kebakarannya adalah peralatan elektrik. Jenis alat kebakarannya adalah serbuk kering dan jenis alat pemadam kebakarannya adalah serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, dan jenis kebakaran kelas F pula adalah daripada lemak dan minyak. Jenis alat pemadam kebakarannya daripada serbuk kering dan karbon dioksida. So ini adalah jenis-jenis kebakaran beserta dengan punca-punca kebakaran itu berlaku dan apakah jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadam kebakaran disebabkan oleh bahan-bahan tersebut. Okey, boleh pausekan video ini dan bolehlah tuliskan maklumat ini di dalam jadual yang kedua. Okey? Adakah anda bersama dengan saya lagi? Jadi kita teruskan. Antara maklumat yang lain kita boleh dapat di sini adalah kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Di sini ada 4 cara, ya. Di sini adalah aktiviti yang keempat. Awak boleh lengkapkan carta alir ini. Yang pertama adalah tanggalkan saja pin keselamatan dekat sini dan pastikan alat pemadam ini dalam keadaan yang tegak. Okey? Seterusnya, kita boleh halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api dan pastikan jarak itu antara 2.0 hingga 2.5 meter dari api. Okey, selepas kita dah halakan muncung tersebut, kita bolehlah tekan pemicit atas alat pemadam tersebut, ya. Dan seterusnya kita boleh ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Jadi bolehlah kita mengawal kebakaran yang kecil. Jadi bolehlah kita mengelakkan kebakaran yang kecil tadi menjadi kebakaran yang lebih besar. Okey, kita boleh lihat di sini juga dibekalkan kepada kita senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Yang pertama, biasanya kalau bangunan-bangunan besar ada memasang alat pengesan asap. Supaya kalau ada asap yang besar ataupun asap yang tebal, kita diberi amaran berlakunya kebakaran dan kita boleh bertindak segera. Okey. Pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan. Ini biasa kita lihat di sekolah kita pun ada kan, pelan kecemasan dan laluan kecemasan dan di kawasan untuk kita berkumpul pun ada dibekalkan dan ditanda dengan besar supaya kita tahu ke mana kita boleh berkumpul sekiranya berlaku kecemasan terutamanya kebakaran, ya. Okey, gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Jangan pakai mentol yang bersaiz kecil ataupun watt kecil. Tapi watt lampu kita besar boleh menyebabkan letupan dan boleh menyebabkan kebakaran. Okey, perkakas elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai, perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Yang ini contoh macam setrika ataupun cirek elektrik. Janganlah letak dekat dengan
berabut ataupun letak dekat dengan langsir. Memang akan mudah terbakar kalau kita biarkan saja peralatan itu sentiasa dalam mode on. Bahaya. Okey, elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil. Ini ada satu peristiwa yang berlaku kepada kawan saya. Rumah keluarga dia pernah terbakar disebabkan oleh kecuaian. Apabila bomba membuat postmortem, dia mengenal pasti bahawa ahli keluarga telah pun mengecas handphone di atas katil. Oleh kerana terlampau panas, jadi dia kebakaran berpunca daripada situlah. Okey, bahaya. Okey, periksa pendawaian elektrik dari masa ke semasa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat litar pintas. Ini berlaku kepada saya. Rumah saya baru-baru ni ada berlaku percikan api di meter TNB. Jadi saya minta pegawai TNB untuk memeriksa meter TNB yang telah pun berlaku percikan api tersebut. Dapati bahawa ada kerosakan dan kebocoran wayar elektrik yang mana kalau dibiarkan memang boleh menyebabkan kebakaran dan alhamdulillah segalanya dah selesai lah. Elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Yang ini biasanya kita pakai extension daripada satu plug kita sambung extension 3. Daripada 3 tu lagi sambung lagi 3, sambung lagi 3. Daripada ruang tamu sampai ke dapur kita sambung penyambung elektrik ni. Jadi bahaya, boleh menyebabkan kebakaran juga. Okey, letakkan mancis dan pemetik api di tempat yang tinggi. Yang ini untuk mengelakkan daripada kanak-kanak bermain dengan api. Mereka tak tahu lagi api ni bahaya. Jadi apabila berlaku kecuaian boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Okey. Bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang jauh dan selamat. Ini contoh macam sanitizer. Sekarang ramai yang pakai sanitizer. Saya pun pakai sanitizer. Jadi berhati-hati jangan letak bekas sanitizer tu dekat dengan sumber api. Boleh menyebabkan kebakaran. Okey, anda disyorkan meletakkan satu unit alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering atau jenis ABC di rumah. Ini bolehlah syorkan kepada kedua ibu bapa kita. Mungkin boleh letakkan satu alat pemadam kebakaran yang kecil di rumah untuk kita bersedia sekiranya berlaku kebakaran kecil. Tadi kita dah belajar dekat sini bagaimana kita nak menggunakan alat pemadam kebakaran. Jadi insya-Allah sekiranya berlaku kebakaran yang kecil dan alat pemadam api ada di rumah, maka kita bolehlah menggunakan alat pemadam tersebut untuk memadamkan api yang kecil tadi. Okey, kita lihat lagi apakah yang ada di sini. Kita sekiranya berada di sekolah sekarang, bolehlah kita buat audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Tapi kita tak ada di sekolah, jadi kita ada beberapa perkara yang kita perlu tahu untuk audit. Yang pertama, jenis pemadam kebakaran, tarikh luput, bacaan tekanan pada pemadam kebakaran, bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis dan lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan kecemasan sekolah. Okey, oleh kerana awak dah tahu bagaimana cara untuk membuat audit alat pemadam kebakaran ni, jadi sekiranya awak berada ataupun tinggal di kawasan yang diselenggara oleh pemaju, contoh macam kondominium ataupun pangsapuri. Biasanya saya lihat memang ada pemaju menyediakan alat pemadam kebakaran ini. Jadi bolehlah sambil-sambil awak lalu di sekitar yang kawasan yang ada alat pemadam kebakaran, bolehlah lihat dia punya label di sini dan boleh manfaatkan maklumat yang awak telah belajar bagaimana cara untuk mengaudit alat pemadam kebakaran. Manalah tahu sekiranya tarikh luput dia sudah tamat tempoh, jadi awak bolehlah berkhidmat dengan komuniti, menelefon pemaju menyatakan bahawa alat pemadam kebakaran ini sepatutnya diselenggara dengan segera. Awak dah berbakti kepada masyarakat. Begitulah cara kita mengaplikasikan maklumat yang kita tahu di sekolah dan kita aplikasikan maklumat tersebut kepada komuniti dan masyarakat. Dan akhirnya, saya minta awak untuk membuat PBL, iaitu mencipta alat pemadam kebakaran ringkas. Maklumat-maklumat seterusnya nanti saya akan bagi di dalam grup Telegram. Okey? Now, kita lihat apa lagi yang saya sediakan untuk awak. Alright. Okey, saya tinggalkan awak dengan kerja rumah, praktis sumatif nombor 2. Kita lihat apakah praktis sumatif nombor 2 soalannya. Okey. Ini ya. Praktis sumatif nombor 2. Boleh nampak ke soalan? Okey, Raja 1 menunjukkan satu kebakaran yang berlaku di Makmal Sains. Okey, nanti boleh salinlah dia punya gambar Raja di sini. Ini adalah soalan keseluruhan dia. Ada A, B, C dan D. Jadi tulis elok-elok dalam buku tulis. Dan nanti saya akan minta beberapa orang pelajar untuk hantarkan jawapan awak kepada saya.
dan saya akan semak satu persatu. Okey, next apa lagi saya sediakan di sini? Okey, saya minta awak tu, awak boleh sorry saya minta awak untuk mencipta alat pemadam kebakaran ringkas dan alat pemadam kebakaran ringkas ini sebenarnya kita gunakan bahan-bahan yang berada di rumah. Antaranya adalah air, cuka, sabun cecair, kertas tisu, soda bikarbonat, botol, air mineral dengan penutup yang berlubang. Okey, maklumat-maklumat ni sebenarnya untuk membuat alat pemadam kebakaran ni ada banyak sangat dekat internet. Awak boleh cuba search dulu, cari dulu maklumat-maklumat asas. Okey, dari semasa ke semasa saya harap awak peka terhadap maklumat-maklumat yang akan saya bagi di dalam grup Telegram untuk awak menyempurnakan projek mencipta alat pemadam kebakaran ringkas ini. Okey, sudah tamat kelas kita hari ini. Sebagai rumusan pembelajaran, saya harap semua pelajar telah pun dah selesai menulis objektif pembelajaran, kemudian dah melengkapkan jadual yang pertama ini, okey, melengkapkan jadual yang kedua ini dan seterusnya membuat carta alih dan telah pun menyalin soalan praktis sumatif soalan nombor 2, bukan setakat salin. Cubalah jawab dan jangan lupa untuk snapkan gambar dan hantar jawapan awak pada saya supaya saya boleh betulkan mana yang salah dan saya boleh membuat peneguhan pada mana-mana jawapan yang tepat. Dan untuk PBD, PBL ini iaitu mencipta alat pemadam kebakaran, maklumat dari masa ke semasa saya akan maklumkan dalam grup Telegram. Alright, kita tengok lagi apa yang saya sediakan di sini. Okey, sudah tamat. Dah habis kelas kita pada hari ini. Saya harap awak dapat sesuatu yang baharu Dan sebelum ini mungkin kita tengok alat pemadam api tu sama je semua warna merah. Tapi hakikatnya setiap pemadam api tu dia ada komposisi ataupun isi kandungan dia yang berbeza-beza. Di mana setiap alat pemadam api dia mampu untuk memadamkan setiap alat pemadam kebakaran. Okey, dia mampu untuk memadam kebakaran daripada punca-punca kebakaran tertentu. Okey. Maafkan saya, kadang-kadang saya guna istilah pemadam api, kadang-kadang pemadam kebakaran. Sebenarnya istilah yang tepat adalah alat pemadam kebakaran. Okey? Okey, saya fikir itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap kita jumpa lagi kelas akan datang. Stay safe at home and I will see you next class. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.